Nama saya Shirley bersama Stephen dari Thinkerspace. Hari ini, kami membentangkan contoh-contoh berbahasa yang berkaitan dengan etika dan kaitan dengan isu semasa. Stephen, apakah itu peribahasa? Peribahasa adalah sekumpulan kata atau ayat dalam susunan yang tetap dan mempunyai maksud yang tertentu. Di samping itu, etika ditakrifkan sebagai prinsip moral yang menjadi pegangan seorang individu atau sebuah kumpulan. Dengan ini, etika merupakan aspek yang signifikan dalam pembentukan seorang individu yang berupaya untuk berfikir secara rasional. Memang tidak dinaifkan bahawa terdapat juga segelintir individu yang tidak berupayanya untuk melaksanakan rutin harian akibat sikapnya yang tidak beretika. Kesannya, timbulnya berbagai isu dalam negara kita seperti isu perkauman, ketagihan, ketidakjujuran dan kesihatan mental. Stephen, bolehkah kamu memberikan saya sebarang peribahasa yang berkaitan dengan isu perkauman? Peribahasa yang terlintas di fikiran ialah tak kenal maka tak cinta, yang menggambarkan kepentingan mengenali seseorang atau sesuatu sebelum membuat penilaian. Peribahasa ini boleh dikaitkan dengan isu perkauman, seperti kes penjual jagung yang tular di media sosial baru-baru ini. Jagung. Siapa nak beli jagung? Bos. Satu berapa? Satu banyaknya seorang ada 9 ringgit. Ni. Dah. Kaya. Boleh dah. Saya bagi lebih lah. Kena yang lainnya. Jagung. Bang, Benar satu. Berapa? Berapa? tak boleh. Saya tak bagi. Saya tak nak bagi kamu. You baca. Oh, macam tu ke? Betul. Macam tu? Betul. Macam tu? Mana macam tu? Alamak. Alamak. Sorry. Ambil. Saya bagi semua fee dah. Tak nak. Semua, saya bayar kamu. You angkat tangan sekarang. Isu ini menunjukkan bagaimana prasangka dan kurangnya pemahaman antara kaum boleh menyebabkan ketegangan sosial walaupun dalam sebuah negara yang majmuk. Oleh itu, dengan memahami peribahasa ini, kita belajar untuk menerima budaya serta latar belakang kaum lain dan hidup dalam kebangunannya. Berbahasa juga mempunyai nasihat terhadap situasi yang berkaitan dengan ketagihan, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran, yang bermaksud seseorang bukan sahaja gagal memperoleh apa yang diinginkan, tetapi juga kehilangan apa yang sudah dimiliki. Berbahasa ini boleh dikaitkan dengan isu pelajar yang menghabiskan terlalu banyak masa di media sosial sehingga mengabaikan pelajaran dan tanggungjawab mereka. Bro, sekarang hingga ini, you main game saja. You tak payah belajar ni. You tak esok ada peperiksaan. Relax je. Saya ulang hari malam ni. Masih ada masa lagi. Masih ada masa? You tahu peperiksaan esok ada 18 tahun. Saya sekarang belajar pun susah juga. Dan you nak siap dalam 1 hari? Mana boleh. Alah, saya dengar dengan kawan saya. Peperiksaan esok sangat senang. Saya pun ada soalan yang bocor punya. Pasti boleh lah. Jangan kacau saya main lah. Dengar orang ini. Kamu pasti akan menyesal selepas ini. So tadi exam boleh tak? Tak boleh lah. Saya rasa akan bisa bercukup masa lagi. Saya selalu menasihat kamu lah. Kamu selalu bermain video game. Tak mau hari sekarang sudah ketawa. Aduh, seperti saya hilang lah. Yang dikerja tak dapat, yang digantung bersilah. Kau selalu mengejar tempat yang tak pasti macam permainan video game itu
Dan sekarang akan membahayakan masa depan kamu tau. Saya akan menggunakan permainan video game untuk fungsi saya hasilkan saya mendapat waktu dari Dah. Peribahasa yang terlintas di fikiran ialah bagai aur dengan tebing, yang menggambarkan kepentingan bekerjasama dan saling membantu dalam menghadapi cabaran. Peribahasa ini boleh dikaitkan untuk isu tekanan akademik dan kesihatan mental yang sering menjadi kebimbangan dalam kalangan pelajar masa kini. Macam mana ini? Jika kalau saya tidak mendapat grade yang tinggi untuk peperiksaan kali ini, macam mana saya untuk dapat beasiswa? Dan macam mana saya untuk bayar yuran semester depan? Saya baru nak mengulang kaji lah. Tak boleh nak mengulang kaji untuk semua bab. Hai Gamal, Hai Nelson. kenapa kau nampak sangat stres ah? Apa masalah? Aku bimbang pasal beasiswa saya. Kalau saya tak layak dapat, mungkin saya tak boleh sambung pelajaran saya di sini lagi lah. Aku faham perasaan kau. Tapi jangan putus asa lah. Pernah dengar peribahasa bagai aur dengan teping. Ada. Tapi saya baru nak mengulang kaji saja. Saya rasa mungkin kali ini peperiksaan saya mungkin tak boleh dapat grade yang tinggi lah sangat. Jika kita berkongsi ilmu, kita boleh saling membantu dan memahami topik dengan lebih baik. Bagus idea kamu. Okey lah, marilah kita membuat janji temu esok untuk mengulang kaji bersama-sama. Boleh lah. Okey, terima kasih Nelson. Semakin ramai pelajar kolej yang bergantung kepada AI untuk menyiapkan tugasan mereka daripada berusaha menyelesaikannya sendiri. Akibatnya, ramai graduan tidak mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi, yang akhirnya menjejaskan kualiti tenaga kerja serta produktiviti masyarakat. Peribahasa yang tetap untuk menggambarkan isu ini ialah seperti ayam bertelur di padi, mati kelaparan, yang bermaksud hidup dalam kesusahan walaupun berada di tempat yang penuh dengan peluang. Ini berfungsi sebagai peringatan untuk kita menggunakan kecerdasan buatan dan teknologi dengan bijak. Wei Song, kamu dah siap tak untuk assignment sejarah kita? Alamak, saya lupa lah. Belum siap. Belum siap? Tak apalah. Jom kita guna ChatGPT untuk buat dia. ChatGPT boleh ke? Boleh je, kenapa? Saya takut ada AI. Macam mana? Boleh? Cikgu takkan tahu punya. Kita akan guna artikel lain untuk bagi tu citation untuk dia. Oh, macam tu Boleh ya? Cuba, kita cuba. Ya, cuba. Okey, dah siap. Wih, cepatnya. Boleh? Kita sudah Dah siap tak? Saya boleh cantik. Peribahasa mungkin kelihatan ringkas tetapi mengandungi makna yang mendalam, memberikan pengajaran hidup yang berharga dalam hanya beberapa kata. Ia membantu kita menghayati nilai-nilai penting, menjadikan kita lebih beradab dan berfungsi dengan lebih baik dalam masyarakat. Walaupun kita sudah berada di abad ke-21, diskriminasi dan kebencian masih wujud di Malaysia. Akibat kurangnya pemahaman terhadap budaya yang berbeza. Peribahasa mengarahkan kita untuk mengatasi isu ini dengan mempelajari latar belakang orang lain, memupuk perpaduan, dan hidup bersama sebagai satu negara. Terima kasih kerana menyaksikan pembincangan kami. Semoga mesej ini memberi inspirasi kepada kita semua untuk mengenalkan nilai-nilai ini dalam setiap aspek kehidupan.